Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25 dan salam Malaysia Madani. Nama yang diberi Nur Aina Insyirah binti Baharudin, seorang pelajar tingkatan 3 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Rakan-rakan sekalian, di dalam video ini saya akan mengisahkan tentang salah sebuah novel yang telah saya baca. Namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan beberapa tajuk novel yang pernah saya baca. Inspirasi, gaya dan imej karya Maryam Abu Bakar. Resepi Kejayaan untuk Remaja karya Ahmad Fazli Yusof. Peluang kedua karya Bonda Nur. Mendung di Puncak Bukit karya Abdul Manaf Ahmad Zaini. Dan terakhir Derita Syantik karya Syasha Ali. Baiklah, pada kali ini saya memilih novel karya Syasha Ali yang bertajuk Derita Syantik untuk dikongsikan kisahnya. Syasha Ali merupakan seorang penulis yang dilahirkan pada 1 November 1988. Beliau bergerak aktif dalam bidang sastera ini pada tahun 2015. Beliau juga dikenali sebagai penulis novel juvana nombor 1 di Malaysia, ikon pendidikan pencegahan dadah 2018, dan beliau seorang bekas pengawal undang-undang di bahagian jenayah juvana kanak-kanak 2001 dan Guardisi menerima anugerah Naib Kaunselor Undang-Undang. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 di bawah Blank Books Berhad. Buku ini boleh didapatkan secara dalam talian atau kedai buku berdekatan anda dengan harga RM12 sahaja. Buku ini mengandungi 112 muka surat dan 11 bab yang menarik. Tanpa membuang masa, mari saya menceritakan tentang buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang insta famous yang bernama Nur Syantik binti Kamaruzaman atau dikenali sebagai Syantik K. Beliau mempunyai jutaan pengikut lokal dan global. Setiap setengah jam pasti memuat video dan gambar dengan aksi yang menarik. Selain itu, beliau juga mempunyai kecantikan yang luar biasa yang pastinya menarik perhatian terutamanya para lelaki. Buku ini menceritakan tentang latar belakang seorang insta famous yang berpindah ke SMK Taman Rimba. Pada hari pertama persekolahannya, Syantik memperkenalkan diri kepada rakan sekelasnya. Selepas memperkenalkan diri, semua murid di dalam kelas terpenggun kerana sekolahnya ada insta famous. Ada 4 watak utama, iaitu Syantik sebagai mangsa, Roy sebagai kawan sekelas atau anak penggali kubur, Ojek kawan sekerja, dan Zarul jurugambar terkenal. Roy ialah anak penggali kubur. Roy suka kepada Syantik. Setiap kali Syantik memuat naik video atau gambar, pasti Roy merupakan penonton terawal. Dan pastinya Roy mengetahui tentang Syantik. Sekiranya ada kuis berkaitan Nur Syantik Kamaruzaman, sudah pasti Roy dapat menjawab dengan tepat. Namun, Roy ada menyimpan rasa dendam yang hebat kepada Syantik kerana sikap Syantik yang suka memperkecilkan pekerjaan ayahnya sebagai penggali kubur. Selain itu, Ojek ialah merupakan seorang pelayan di tempat pekerja Syantik. Ojek suka menyakat Syantik sampai Syantik rimas atas perbuatan Ojek. Pada suatu hari, Syantik dan Ojek bergaduh besar di hadapan restorannya yang dipenuhi dengan pelanggan. Pergaduhan tersebut bermula apabila Ojek tersilap langkah dan kakinya tergelincir, lalu jatuh tepat ke hadapan badan si Syantik. Lalu Syantik mengherdik di hadapan orang ramai sehingga Ojek merasa malu. Manakala watak seterusnya adalah Zarul. Zarul ialah jurugambar terkenal. Zarul mengajak Syantik untuk pergi ke taman lama untuk mengambil gambar produk. Apabila selesai mengambil gambar produk, Zarul gatal dan usik Syantik dan membuatkan Syantik marah dan lari meninggalkan Zarul.
Semasa kejadian itu berlaku, Syantik rakam apa yang terjadi dan upload ke media sosial. Dan followers Zarul berkurang dan Zarul membuat rayuan kepada Syantik dan Syantik memaafkannya. Sikap Zarul yang suka mengganggu Syantik amat tidak disenangi sehingga Syantik sanggup memarahi dan menghina Zarul yang mencabar sifat kelelakiannya. Rentetan sikap Syantik yang kurang mesra dan ketiga-tiga lelaki tersebut mendorong Syantik kepada mereka iaitu Roy, Ojek dan Zarul membawa Syantik ke dalam rumah usang yang berdekatan dengan tempat itu dan mengapa-apakan Syantik. Dan Syantik merasa takut lalu merayu untuk dilepaskan. Namun bisikan syaitan menghantui ketiga-tiga lelaki tersebut tak dapat dihentikan. Lantas mereka melakukan perbuatan terkutuk kepada Syantik dan merogol lalu membunuh dan membuang mayat tersebut. Nasib mereka tidak baik setelah mayat Syantik dijumpai dan mereka disoal siasat sehingga berjumpa dengan bukti yang menunjukkan kesalahan mereka. Akhir kata, mereka dihukum penjara selama 10 tahun dan 6 kali sebatan. Nilai pengajaran yang dapat diperolehi dari kisah ini adalah kita perlulah menjaga harga diri supaya tidak terjebak dengan benda yang tidak baik. Dan kita juga perlulah menjaga adab berkawan supaya tidak mudah mengeluarkan kata-kata kesat yang boleh menyentuh hati kawan. Tenang-tenang air dikali, tempat mandian putra-putri. Sepenuh sudah majlis dirai, salah dan silap harap dimaafi. Sekian daripada saya, Nur Aina Insyirah binti Baharudin dari Pelajar Tingkatan 3.